Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah tiba pada pengakhiran kitab. Lebih kurang lagi 50 muka surat untuk mengkhatamkan kitab. Dan kita sedang berada pada Abwabul Manaqib. Dan kita telah tiba pada Manaqib Ali bin Abi Talib, berkenaan tentang kelebihan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Imam Tirmizi, yuqal, dikatakan, walahu kunyatan, ada dua kunyah bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang pertama Abu Turab dan yang kedua adalah Abul Hasan. Adapun Abu Turab adalah kunyah yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Riwayat 3737, baca sanad dia. Maka kisah yang pertama berkenaan tentang 4 orang sahabat yang telah bercakap sesuatu tentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan Nabi beberapa kali berpaling, tak mahu mendengar daripada mereka, sehingga akhirnya Nabi SAW menyebut bahawa Ali adalah sepatutnya disukai oleh setiap orang beriman selepas daripada kewafatanku. Apakah riwayat kisahnya? Maka kata Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, ba'atha Rasulullah SAW jaisha, baginda Nabi SAW telah mengutuskan satu pasukan tentera. Wasta'mala, ay ja'alahu amiran alaihim, dan Nabi telah melantik untuk menjadi ketua bagi mereka Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Famadha fi sariyah, maka beliau telah meneruskan perjalanan bersama dengan pasukan tenteranya. Fa'asaba jariyah, fa'asaba ay jama'a, maka telah bersetubuh Sayyidina Ali dengan seorang hamba perempuan daripada musuh yang telah ditawan. Fa'ankaru, maka pada waktu itu mengingkari, tidak bersetuju dengan perbuatan Sayyidina Ali beberapa orang sahabat, kerana mereka menyangka Sayyidina Ali mengambil sesuatu daripada harta rampasan perang. Namun Sayyidina Ali melakukan begitu kerana diizinkan oleh baginda Nabi SAW untuk mengambil sesuatu daripada bahagian 1/5. Sebab itu lihat kepada sinhara baris yang kedua, la'alla Nabi SAW qad ajaza li Ali min qablu fi hadha min al-khumus. Nabi izinkan, sebab itu dia ambil. Wa ta'aqada, dan telah bersepakat 4 orang daripada kalangan sahabat Nabi yang tak disebutkan nama dalam riwayat. Lalu mereka berkata, idza laqina Rasulullah, apabila kita berjumpa dengan Nabi, akhbarnahu bima sana'a Ali, kita akan beritahu kepada baginda apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, di mana beliau mengambil seorang tawanan perempuan daripada harta rampasan perang sebelum pembahagian. Wa kana al-muslimun, dan menjadi kebiasaan orang Islam apabila pulang daripada sesuatu permusafiran, bada'u bi Rasulillah, mereka akan memulakan kembali mereka dengan bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallamu alaih, mereka akan memberi salam kepada baginda. Thumma sarafu ila rihalihim, barulah mereka pulang ke rumah masing-masing. Rihal ay manazilihim. Falamma qadimatis sariyah,
apabila telah tiba ke Madinah, rombongan yang Nabi SAW hantar ini, sallamu ala Nabi, mereka telah beri salam kepada baginda Nabi SAW. Faqama ahadul arba'ah, maka telah bangkit salah seorang daripada 4 orang sahabat yang telah bersepakat untuk menyampaikan kepada Nabi perbuatan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, alam tara ila Ali bin Abi Talib, tidakkah Tuan melihat kepada Ali bin Abi Talib, sana'a kadza wa kadza, di mana beliau telah melakukan perbuatan itu dan ini. Fa'arada anhu Rasulullah, maka Nabi pada waktu itu berpaling, tidak mahu beri perhatian kepada apa yang mereka katakan. Thumma qama tsani, maka bangun pula sahabat yang kedua, bercakap perkataan seperti sahabat yang pertama. Fa'arada anhu, tetap Nabi berpaling daripada mereka. Thumma qama ilaihi tsalits, bangun sahabat yang ketiga. Faqala mithla maqalatihi, dan dia mengungkapkan benda yang sama seperti mana dua orang sahabat yang terdahulu. Maka Nabi SAW fa'arada anhu, Nabi tetap berpaling. Thumma qama ar-rabi, kemudian bangunlah sahabat yang keempat, lalu dia bercakap juga dengan percakapan yang sama seperti dua orang sahabat yang terdahulu. Fa'aqbala ilaihi Rasulullah, maka Nabi SAW berpaling kepada 4 orang sahabat ini. Wal ghadabu yu'rafu fi wajhi, dan marah boleh nampak jelas kelihatan pada wajah baginda. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, ma turidu min Ali, apa yang sebenarnya kamu nak daripada Ali? Ma turidu min Ali. Nabi ulang sampai 3 kali. Apakah sebenarnya yang kamu nak daripada Ali? Apakah yang sebenarnya kamu nak daripada Ali? Maka akhirnya Nabi bersabda, inna Ali minni, sesungguhnya Ali sebahagian daripadaku, wa ana minhu, dan aku juga daripada Ali. Apakah maksud wa ana minhu? Kata para ulama, fin nasab, daripada sudut kekeluargaan, wasahar, daripada sudut hubungan di antara bapa mertua dan menantu, wal mahabbah, daripada sudut kecintaan Nabi kepada beliau. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa huwa wali, sepatutnya beliau adalah seorang yang dicintai. Wali bermaksud, gariskan bawah itu, ai habibuh, beliau sepatutnya seseorang yang dicintai oleh kullu mu'min, setiap orang beriman, min ba'di, selepas daripada kewafatanku. Terus hadza terus 3738, teruskan. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, syakka Syu'bah ada keraguan sama ada nama sahabat ini Abu Sarih ataupun Zaid bin Arqam. Maka sabda Nabi SAW, man kuntu maulah, barang siapa yang aku adalah orang yang dia cintai. Maulah maksudnya orang yang dia ahabbah, orang yang dia cintai. Kalaulah dia mencintai Nabi, fa'aliyun maulah, maka sepatutnya dia juga mencintai Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi tak adalah sampai pada waktu tu nak mengkafirkan pada sahabat yang lain, memburukkan sahabat yang lain. Cuma tuntutan untuk mencintai Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu merupakan kelebihan beliau. Terus hadza hadithun hasanun. Wa Abu Sariyah, nama beliau adalah Huzaifah bin Asad, beliau juga termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan Habibah Su'ib, Izzi Aish, Nuruddin Cik Din, Fauzia Ismail, Cik Nab, Acin Alin, Dede, dan juga Fatin, Nur Fatiniyah, Awi, Muhammad Anwar, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Terus baca riwayat 3739, masih lagi berkenaan tentang apa Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Terus daripada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu Abu Bakar, semoga Allah merahmati Abu Bakar, zawwajani ibnatah,
beliau telah mengahwinkan anak perempuannya kepadaku, sabda Nabi. Wa hamalani ila daril hijrah, membawaku bersama untuk berhijrah ke bumi Madinah. Wa a'taqa Bilalan min malih, dan memerdekakan Bilal daripada hartanya. Kemudian sabda Nabi pula untuk Umar, rahimallahu Umar, semoga Allah merahmati Umar bin Khattab. Yaqulul haq, sentiasa berkata benar. Wa in kana murra, walaupun kebenaran itu pahit. Tarakahul haq wa ma lahu sadiq, kebenaran sentiasa bersamanya sehingga tiada untuknya sebarang teman. Umar bin Khattab tak ada kawan kerana dia sentiasa bercakap benar. Rahimallahu Uthman, sabda Nabi, semoga Allah merahmati Uthman bin Affan. Tastahihil malaikah, malaikat pun berasa malu dengan beliau. Dan sabda Nabi, rahimallahu Aliyah, semoga Allah merahmati Ali. Allahumma adiril haq, ya Allah sertakanlah kebenaran, ma'ahu, bersama dengan Ali, haitsudar, di mana jua beliau pergi. Terus hadis hadisun. Terus Ali bin Abi Talib telah meriwayatkan kepada kami bir-Rahbah, ketika mana beliau berada di Rahbah. Rahbah bermaksud kawasan lapang, yang mana Sayyidina Ali jadikan tempat tersebut untuk beliau memutuskan sesuatu pergaduhan yang ada di antara rakyatnya. Sayyidina Ali adalah orang yang pertama yang telah memindahkan Darul Khilafah, ibu kota, daripada Madinah yang telah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman, dan permulaan pemerintahan beliau pindahkan ke Kufah. Maka apakah Rahbah? Ay Rahbatul Kufah. Kata para ulama, kana Aliyun yajlisu fiha li faslil khusumat, untuk menyelesaikan sebarang aduan. Maka kata Sayyidina Ali, lamma kana yaumul Hudaybiyah, apabila berlakunya peristiwa Hudaybiyah, kharaja ilaina nasum minal musyrikin, telah datang kepada kami beberapa orang daripada kalangan musyrikin Mekah. Fihim, di antara mereka adalah Suhail bin Amr, dan Suhail bin Amr lah yang menjadikan pada waktu itu berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Wa unasum min ru'asa'il musyrikin, dan bersama beliau ada beberapa orang daripada kalangan pemuka-pemuka musyrikin Mekah. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Muhammad, wahai utusan, wahai Muhammad, kharaja ilaika, telah keluar kepada kamu beberapa orang daripada anak-anak dan saudara serta hamba kami. Walaysa lahum fiqhun fid din, dalam keadaan mereka tidak mempunyai pemahaman agama. Wa innama kharaju, hanya saja mereka keluar daripada Mekah menuju kepada kamu, firaran, semata-mata kerana nak lari, min amwalina, membawa harta kami, wa dhiya'ina, dan membawa pada waktu itu barang-barang kami. Fardudhum ilaina, pulangkanlah balik orang-orang yang telah meninggalkan Mekah dan pergi kepada kamu, pulangkan balik kepada kami. Fa illam yakul lahum fiqhun fid din, maka jika mereka tidak mempunyai sebarang pemahaman agama, sanufaqihum, biar sahajalah kami yang mendidik mereka. Maka Nabi SAW bersabda menegur sikap mereka yang sentiasa menolak kebenaran. Sabda Nabi, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, latantahunna, hendaklah kamu berhenti daripada apa yang kamu katakan, ataupun Allah akan menghantarkan ke atas kamu seseorang yang yadribu riqabakum, memenggal leher kamu, bisayfi, dengan pedang, ala din, kerana agama. Qad imtahanallahu qulubahum, dan Allah telah menguji hati-hati mereka di atas keimanan. Maka orang musyrikin bertanya, siapakah orang tersebut wahai Muhammad? Begitu juga Abu Bakar telah bertanya, man huwa ya Rasulullah, siapakah dia wahai utusan Allah? Umar juga telah bertanya, man huwa ya Rasulullah, siapakah orang itu wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi, huwa khasifun na'al, beliau adalah seseorang yang memperbaiki capal, memperbaiki kasut. Maka kata perawi, siapakah orang tersebut? Wa kana ata aliyan na'lah, dan Nabi telah memberi kepada Sayyidina Ali selipar capal baginda, yaksifuha, supaya dia boleh perbaiki.
Qal, berkata perawi, thumma altafata ilaina Aliyan, kemudian Ali radhiyallahu anhu telah berpaling kepada kami lalu berkata, Nabi SAW telah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang mendustakan ke atasku dengan sengaja, maka hendaklah dia menempah tempatnya dalam neraka. Bererti Sayyidina Ali tidak berdusta tentang hadis yang beliau baru kongsikan, bahawa beliaulah yang Allah akan hantar jika ada orang yang pada waktu itu berterusan memusuhi Islam daripada kalangan musyrikin Mekah, yang mana akhirnya mereka masuk Islam pada tahun yang ke-8 Hijrah. Terus hadis hadisun. Terus riwayat 3741 masih lagi berkenaan tentang kelebihan Ali radhiyallahu anhu. Barang siapa membencinya, itulah sikap orang munafik, sabda Nabi. Terus in kunna, sesungguhnya adalah kami, dalam arifu, mengetahui dengan pasti, al-munafikin, golongan munafik, iaitu kami bermaksud kami orang-orang Ansar mengetahui siapakah orang munafik. Maka siapakah orang munafik? Bibughdihim Ali bin Abi Talib, apabila mereka membenci Ali bin Abi Talib. Hadis ini adalah hadis yang gharib dan telah membicara Syu'bah berkenaan tentang perawi Abu Harun Al-Abdi wa Qadruya, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada Ahmad, daripada Abi Salih, daripada Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu. Riwayat yang lebih kurang sama, cuma sanad yang berbeza. 3742. Terus maka Ummu Salamah radhiyallahu taala anha telah didengar pada waktu itu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yuhibbu aliyan munafik, seorang munafik tidak akan menyukai Sayyidina Ali, wala yubghidu, dan tidaklah membencinya orang yang beriman. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Daripada sudut ini kata Imam Tirmizi. 3743. Terus sallallahu alaihi wasallam. Terus maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha amrani, sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk mencintai 4 orang, mencintai secara khusus. Wa akhbarani, dan aku telah dimaklumkan, dan aku telah dimaklumkan, sabda Nabi, annahu yuhibbuhum, Allah juga mencintai 4 orang sahabat ini. Maka ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, sammihim lana, namakanlah 4 orang sahabat ini kepada kami. Maka Nabi SAW bersabda, Aliyum minhum, Ali adalah salah seorang daripada 4 tersebut. Yaqulu dhalika thalatha, 3 kali Nabi SAW ulang. Apa? Bila ditanya, Nabi sebut nama Sayyidina Ali sahaja. Kemudian barulah Nabi menyebut, wa Abu Dharrin, Abu Dhar yang kedua, wal Miqdad yang ketiga, Salman Al-Farisi yang keempat. Wa amarani, dan Nabi SAW telah memerintahkan daku bahawa baginda, wa amarani, dan Nabi telah menyuruhku untuk mencintai mereka, dan telah mengkhabarkan kepadaku bahawa annahu ay anna Allah yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Terus maka riwayat 3744 daripada Hubshi bin Junadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda, Aliyum minni, Ali sebahagian daripadaku, daripada sudut keturunan dia adalah sepupu dan menantu Nabi. Wa ana min Ali, dan Nabi SAW pun sebahagian daripada Ali. Wala yuaddi anni, dan tiada yang boleh menunaikan kewajipanku illa ana au Ali, atau kecuali aku dan Ali.
Apakah maksud wala yu'addi anni? Tiada sesiapa yang boleh menunaikan kewajipanku. Maka kena baca Sinhara baris yang kedua, berkata At-Turbashti, kana min da'bil Arab, menjadi kebiasaan orang Arab, idza kana bainahum muqawalah fi sulhin wa ahdin wa naqdin wa ibram, apabila melibatkan sesuatu perjanjian, sama ada berkenaan tentang perdamaian, pembatalan perjanjian, berkenaan tentang apa-apa perjanjian, maka pada waktu itu tidak ada sesiapa yang boleh mewakili seorang ketua, seorang pemimpin, kecuali pemimpin kaum tersebut ataupun ahli keluarganya terdekat. Maka ini Nabi SAW sebut ketika mana haji pada tahun yang ke-9 Hijrah. Dan pada waktu itu Nabi nak membatalkan segala perjanjian, dan Nabi SAW nak mengingatkan bahawa ini adalah tahun terakhir orang yang bukan Islam boleh buat haji. Maka sebab itu Nabi SAW hantar Sayyidina Ali untuk memaklumkan tentang apa yang ada pada permulaan surah Al-Bara'ah, suratul Bara'ah juz yang ke-10, dan pada waktu itu membatalkan segala perjanjian yang ada, dan Nabi menghantar Sayyidina Ali bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terus sebab itu pada Sinhara baris muka surat berikutnya, falamma kana al-'am alladhi amara Rasulullah Abu Bakar ay yahujja bin nas, bila Nabi suruh Abu Bakar membawa jemaah haji, maka Nabi SAW terus Sayyidina Ali untuk mengikuti. Dan pada waktu itu Sayyidina Ali kena baca surah At-Taubah sebagai pembatalan sebarang perjanjian yang Nabi SAW ada bersama dengan mana-mana orang bukan Islam dalam tempoh 4 bulan. Terus daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, akha Rasulullah, Nabi SAW telah mempersaudarakan di antara para sahabat Muhajirin dan Ansar. Maka faja'a Ali yang tadma', pada waktu itu Sayyidina Ali telah datang dalam keadaan menitis air mata dia. Maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, akhaita baina ashabi, engkau telah mempersaudarakan di antara para sahabatmu, walam tu'akhi baini wa baina ahad, dan engkau tidak mempersaudarakanku dengan sesiapa pun. Maka Nabi SAW bersabda, anta akhi, engkaulah saudaraku dunia dan akhirat. Maka Sayyidina Ali dipersaudarakan dengan Nabi pada permulaan Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Terus 3746. Terus daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana indan Nabi sallallahu alaihi wasallam tayrun, pada suatu ketika di sisi Nabi ada seekor burung yang para ulama berbeza pendapat yang pada waktu itu sama ada ianya telah masywi, dipanggang ataupun matbuh, dimasak. Maka Nabi berdoa, Allahumma atini bi ahabbi khalaqik ilaik, maka ya Allah, datangkanlah kepadaku hamba yang paling engkau cintai, ya'kul ma'i, supaya dia boleh makan bersama denganku burung ini. Maka siapa yang datang? Kata Anas bin Malik, faja'a Ali, maka telah datang Sayyidina Ali, fa'akala ma'ah, lalu makan bersama dengan Nabi SAW. Hadha hadisun. Terus Suddi, nama perawi tadi Suddi, anak murid Anas. Nama penuh beliau adalah Ismail bin Abdul Rahman, dan beliau memang pernah bertemu dengan Anas bin Malik dan juga telah melihat Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Terus 3747. Maka berkenaan masih lagi tentang kelebihan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku tak pernah meminta apa-apa kecuali Nabi pasti bagi. Dan kalaulah aku berdiam diri, Nabi yang akan memulakan perbualan dan pemberian. Maka daripada Ali radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kuntu idza sa'altu Rasulullah, adalah apabila aku meminta sesuatu kepada Nabi, a'tani, pasti Nabi akan berikan. Wa idza sakattu, dan apabila aku berdiam tidak meminta apa-apa, ibtada'ani, maka Nabi yang akan memulakan dahulu, sama ada bawah tu gariskan bitakallum, dengan pembicaraan ataupun dengan pemberian. Terus
Terus riwayat 3748. Terus ini berkenaan tentang keilmuan Sayyidina Ali. Baca. Sunabihi, kata para ulama, namanya adalah Abdul Rahman bin Asilah As-Sunabihi. Sebab tak disebut namanya, maka beliau adalah Abdul Rahman bin Asilah. Terus daripada Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana darul hikmah, akulah pemilik akan hikmah, kebijaksanaan. Wa aliyun babuha, dan Ali adalah pintunya. Maka kata para ulama, maksud daripada sabdaan Nabi bukanlah menafikan keilmuan para sahabat yang lain. Sebab itu lihat kepada sinhara baris yang pertama, hadza kama warada fi sya'ni, bahawa ini adalah seperti mana riwayat-riwayat yang lain menyebut, annahu aqdakum, Sayyidina Ali adalah orang yang paling mahir memutuskan sesuatu. Wa fi haqqi Ubay, berkenaan tentang sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab, annahu aqra'ukum, bahawa Ubay bin Ka'ab adalah orang yang paling mahir dalam Al-Quran. Dan berkenaan tentang Muaz bin Jabal, Nabi pernah bersabda, annahu a'lamukum bil halali wal haram, seorang yang paling mahir tentang hukum ahkam adalah Muaz bin Jabal. Maka sebenarnya semua para sahabat, mereka ada ilmu, ada pengetahuan membaca Al-Quran, tahu hukum halal dan haram. Namun pada sahabat ini, mereka mempunyai sedikit sebanyak kelebihan yang tersendiri, sehingga Nabi SAW memuji mereka. Terus, hadza hadithun. Dan di dalam bab ini ada juga hadis daripada Abdullah bin Abbas, riwayat yang lebih kurang sama. 3749. Terus maka riwayat ini menerangkan ketika mana Muawiyah bertanya kepada sahabat Nabi yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa pada waktu itu dia tidak mahu mencerca Sayyidina Ali. Sebab pada zaman Sayyidina Ali, maka terpecah dua. Ada yang menyokong Muawiyah dan ada yang pada waktu itu kekal mentaati khalifah Sayyidina Ali. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku telah mendengar tentang Sayyidina Ali 3 perkara yang Nabi sebutkan. Kalaulah aku hanya dapat salah satu sahaja, aku sanggup berikan semua harta seisi dunia yang aku ada. Maka daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, okey, maka beliau berkata, Amara Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan telah memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas lalu berkata, ma mana'aka an tasubba Aba Turab, apakah yang menghalang kamu daripada mencerca Ali radhiyallahu anhu? Qal, berkata Sa'ad, amma ma zakartu thalathan, adapun aku akan menyebut tiga riwayat, yang mana 3 perkara ini Nabi SAW pernah menyebut tentang Ali. Falan asubbah, maka itu menjadi sebab aku tidak akan mencercanya. La antakuna li wahidah, kalaulah aku hanya dapat salah satu daripada 3 kelebihan ini sahaja, maka itu adalah itu aku lebih sukai daripada aku beroleh harta yang paling mahal. Humrin na'am, unta merah, iaitu harta yang paling mahal. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda kepada Ali, wa khalafahu, dan pada waktu itu Nabi SAW telah meninggalkannya, ataupun dalam bahasa lebih jelas, Nabi telah melantiknya menjadi perwakilan Nabi di Madinah fi ba'di maghazi, pada sebahagian peperangan yang Nabi SAW keluar bersama dengan para sahabat. Maka Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, tukhallifuni, adakah Tuhan nak meninggalkan aku bersama dengan para wanita dan kanak-kanak? Maka Nabi SAW bersabda, ama tarda, adakah engkau tidak suka antakuna minni bimanzilati Harun min Musa, bahawa engkau berada bersama kedudukan denganku seperti mana kedudukan Nabi Harun daripada Nabi Musa. Illa, kecuali hanya Nabi Harun itu Nabi, tetapi tidak ada kenabian selepas daripadaku. Itu yang pertama.
Maksudnya kedudukan Sayyidina Ali sangat dekat dan rapat dengan Nabi SAW. Wa sami'tuhu yaqul, dan aku juga mendengar baginda Nabi SAW bersabda pada peperangan Khaybar, la utiyanna ar-rayata rajulan, pasti dan pasti aku akan menyerahkan bendera ini kepada seseorang, yuhibbullah, yang mencintai Allah dan Rasul, wa yuhibbuhullah wa rasuluh, dan Allah dan Rasul juga mencintainya. Qal, berkata Sa'ad, fatatawalna laha, maka kami telah meninggikan badan kami untuk mendapatkan pada waktu itu bendera tersebut. Kerana dalam hadis tersebut Nabi bersabda, Allah dan Rasul pun cinta kepada orang ini. Maka Nabi SAW akhirnya bersabda, ud'u li Aliyya, panggilkanlah untukku Ali. Maka Sayyidina Ali telah datang, wa bihi ramat, dalam keadaan matanya mempunyai kesakitan. Fabasaka fi aini, maka Nabi telah telah meludah pada matanya. Fadafa'ar rayah ilaih, Nabi serahkan bendera kepadanya. Fafatahallahu alaih, maka terbukalah pada waktu itu pintu kota pada tangannya. Dan yang ketiga, wa unzilat hadhil ayah, ketika mana turunnya ayat ini, yang mana ada pada surah Ali Imran juz yang ketiga, yang mana Nabi SAW pada waktu itu telah mengajak bermubahalah antara Nabi dan orang-orang Nasrani daripada Najran. Maka turunlah ayat, nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum, kami akan panggil anak-anak kami dan kamu pun memanggil anak-anak kamu. Wanisa anak, kami akan memanggil wanita-wanita kami, dan kamu pun akan memanggil wanita-wanita kamu. Maka summa nabtahil, kemudian kita akan melakukan mubahalah. Apakah maksud mubahalah? Melaknat siapakah yang berbohong di antara mereka. Akhirnya orang Nasrani Najran tak berani buat, sebab mereka tahu itulah Nabi yang sebenar-benar. Maka Nabi SAW telah memanggil siapa bila Allah suruh panggil. Maka Nabi telah memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Maka Nabi SAW bersabda, Allahumma ha'ulai ahli, ya Allah, mereka inilah keluarga ku. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib sahih daripada sudut ini. 3750. Teruskan. Maka masih lagi berkenaan tentang salah satu peperangan yang mana Nabi telah menghantar dua pasukan. Tetapi Nabi berpesan kepada Khalid bin Al-Walid, pasukan yang kedua, kalaulah bertembung bersama, maka kena biarkan Ali yang memimpin pasukan tentera. Maka akhirnya ada ketidakpuasan dalam hati Khalid, dan dia telah menulis surat untuk diserahkan kepada Nabi memburukkan Ali radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW telah menegur. Maka daripada Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam jaishain, Nabi telah mengutuskan dua pasukan tentera, wa amara ala ahadihima, dan telah melantik ketua bagi yang pertama Ali bin Abi Talib, wa ala al-akhar, dan bagi yang lain Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhum. Wa qala, dan Nabi bersabda, idza kana al-qital fa'aliyun, bila bermulanya peperangan, maka kena serahkan jawatan wahai Khalid kepada Ali untuk memimpin kedua-dua pasukan. Qal, maka berkata Bara', faftataha Aliyun hisna, maka Sayyidina Ali telah berjaya menawan sebuah kubu milik musuh. Fa'akhadha minhu jariyah, dan dia telah mengambil seorang hamba perempuan. Fakataba ma'i, dan pada waktu itu telah bersama dengan hamba perempuan tersebut. Maka telah menulis surat bersama denganku, kata Bara' bin Azib, Khalid, yang mana surat ini diminta untuk serahkan kepada Nabi SAW Yashibih, yang mana dalam surat ini Khalid bin Al-Walid mengadu domba tentang keburukan Sayyidina Ali, yang Sayyidina Ali ambil hamba perempuan, bersetubuh dengannya dan sebagainya. Maka Bara' bin Azib berkata, aku telah sampai kepada Nabi, faqara al-kitab, lalu baginda telah membaca surat tersebut. Fataghayyara launuh, berubah wajah baginda. Kemudian baginda bersabda, ma tara, apakah pandangan kamu berkenaan tentang seorang lelaki yang mana mencintai Allah dan Rasul, wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh, dan Allah dan Rasul juga mencintainya.
Maka Bara' bin Azib pada waktu itu risau, Nabi SAW marah. Maka dia berkata, A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah daripada kemurkaan Allah dan daripada kemurkaan Rasulnya. Wa innama an rasul, hanya sahaja aku adalah seorang yang membawa mesej. Fasakata, barulah Nabi SAW terdiam. Maka pada hadis ini juga menceritakan tentang teguran Nabi kepada para sahabat yang memburukkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Terus ahlan Nur Hafizah, terima kasih banyak-banyak. Terus maka riwayat ini menyebut bagaimana Allah telah berbisik ataupun berbicara secara sembunyi, rahsia dengan Sayyidina Ali melalui perantaraan Nabi SAW. Maka daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, da'a Rasulullah, Nabi SAW telah memanggil Ali Yaum Taif, pada peperangan Taif yang berlaku pada bulan Syawal tahun yang ke-8 Hijrah, selepas daripada peperangan Hawazin ataupun Hunain. Fantajah, maka Nabi SAW telah berbicara secara rahsia, berbisik secara rahsia kepada Sayyidina Ali. Faqala an-nas, maka orang ramai mula berkata, laqad tala najwah, telah panjang perbicaraan Nabi SAW dengan Sayyidina Ali yang merupakan sepupu baginda. Maka Nabi SAW bersabda, man tajaitu, bukanlah aku yang berbicara secara sembunyi dengan Ali, walakinnallaha antajah, akan tetapi Sayyidina Ali lah yang pada waktu itu berbicara dengan Allah akan tetapi Allah lah yang telah berbicara dengan Sayyidina Ali. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Terus la na'rifu, maksud daripada innallaha antajah, bukanlah Allah yang berbicara secara terus, tapi Allah memerintahkan baginda Nabi an antajiyah ma'ah, untuk berbicara dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Terus 3752. Maka sabda Nabi SAW kepada Ali, ya Ali, la yahillu li'ahad, tidak ada seorang pun yang dibenarkan an yujniba, untuk berada dalam keadaan uzur di masjid ini, ghairi, kecuali aku dan dikau. Berkenaan tentang ghairi wa ghairak, maka ada sebahagian para ulama berpendapat pada sinahara baris yang ketiga, kerana pada waktu itu yang ada pintu ke dalam masjid secara terus hanyalah Nabi dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebab itu gariskan pada baris yang ketiga, wa dzalika li'annahu kana Rasulullah sallallahu wa Ali babun wa mamarrun fil masjid, wa yajuzu liman kana lahu babun fil masjid mururuhu minhu junubah. Terus la yahillu, bermaksud tidak boleh untuk sesiapa pun yastatrikuhu, melewati masjid dalam keadaan junub, kecuali aku dan engkau wahai Ali. Terus hadza hadisun, terus 3753. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, bu'isan Nabi, telah bu'isan Nabi, telah dilantik menjadi Rasul. Bu'isa maksudnya dilantik menjadi Rasul. Telah dilantik Nabi SAW menjadi Rasul Yaumal Isnin, pada hari Isnin. Wasalla, dan telah mula solat Sayyidina Ali pada hari Selasa. Nak menunjukkan pada waktu itu awalnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu masuk Islam. Maka timbul soalan, apakah maksud solat di sini? Bukankah Isra' Mi'raj hanya berlaku kemudian? Sebahagian para ulama berpendapat daripada hadis-hadis seperti ini, solat telah ada daripada awal Nabi SAW menjadi Rasul. Cumanya solat 5 waktu mengikut turutan Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, itu hanya bermula daripada selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Terus Terus
Terima kasih banyak-banyak Cikgu Ina. Terus baca riwayat 3754. Masih lagi Sunan Tirmizi berkenaan tentang kelebihan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Terus hadis ni kita dah baca tadi lebih kurang. Terus maka sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda kepada Sayyidina Ali, "Anta minni bimanzilati Harun." Engkau daripada kedudukanku seperti mana kedudukan Harun daripada sisi Nabi Musa alaihissalam, pembantu seorang yang pada waktu itu sangat-sangat dekat. Maka lihat kepada Sinhara, lihat kepada Qawata. Maka qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, laisa fihi dalalatun ala istikhlafi, tidak ada langsung pada hadis ini petunjuk bahawa Nabi telah melantik Sayyidina Ali untuk menjadi khalifah selepas kewafatan baginda, kama tawahamahu Rafidah, seperti mana yang disalah sangka oleh golongan Rawafid. Liannahu sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda perkara ini adalah ketika mana baginda melantik Sayyidina Ali untuk menguruskan Madinah sewaktu dalam peperangan Tabuk. Wa yu'ayyidu hadza, dan disokong juga perkara ini bahawa Nabi Harun tidak pernah menjadi khalifah selepas kewafatan Nabi Musa. Liannahu, kerana beliau meninggal dunia, iaitu Nabi Harun 40 tahun sebelum kewafatan Nabi Musa. Dan hanya Nabi Musa melantik Nabi Harun sebagai pengganti sewaktu beliau perlu untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus Terus 3755. Nabi SAW telah bersabda kepada Sayyidina Ali, kata Jabir bin Abdullah, "Anta minni, engkau daripadaku adalah sama seperti kedudukan Nabi Harun daripada Nabi Musa, illa kecuali bahawa sesungguhnya tidak ada lagi Nabi selepas kewafatanku." Hadza hadithun Terus 3756, teruskan. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW amara bisaddil bab, telah menyuruh untuk menutup semua pintu-pintu rumah yang menghadap ke masjid kecuali pintu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sahaja. Maka timbul iskal seperti yang kita boleh lihat pada Sinhara baris yang ketiga daripada bawah. Hakam Ibnul Jauzi ala hadzal hadis bil wada'. Ibnul Jauzi mengatakan hadis ini adalah maudhu', dan pada waktu itu beliau berkata wada'atuhu rawafid, golongan Rafidah yang pada waktu itu meletakkan hadis ini dalam untuk menentang hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun Ibnu Hajar rahimahullah telah membalas jawapan dan juga dakwaan Ibnul Jauzi dengan berkata bahawa riwayat Sayyidina Ali ini mempunyai turuk yang pelbagai. Balagat ba'duha, sebahagian daripadanya sehingga boleh menjadi riwayat yang sahih, dan sebahagiannya hanya sampai ke martabah hasan. Wala mu'aradah, dan langsung tidak ada pertentangan di antara riwayat tentang Abu Bakar yang khawkhah Abu Bakar dan juga pada waktu itu pintu Sayyidina Ali. Kenapa? Kerana hadis tentang pintu Sayyidina Ali, kata Ibnu Hajar, fi awalil amr, adalah permulaan ketibaan di Madinah, dan pintu rumah Abu Bakar pula hanya berlaku ketika mana di hujung usia baginda Nabi SAW, lebih kurang, kat bawah tu ada tulis, lebih kurang fi maradihi nabaqiya min umrih thalathah aw aqal, lebih kurang 3 hari sebelum baginda wafat ataupun kurang daripada itu. Terus 3757.
daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi Hasan, telah memegang tangan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, lalu baginda bersabda, man ahabbani, barang siapa mencintaiku, wa ahabba hadzaini, mencintai kedua cucuku ini Hasan dan Husain, wa abahuma, mencintai ayahnya iaitu Ali, wa ummahuma, dan Fatimah ibunya, kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah, akan kelak bersama denganku pada hari kiamat. Terus Terus 3758. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, awwalu man shalla, orang yang mula-mula telah solat, menggambarkan orang yang mula-mula masuk Islam adalah Ali radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Abbas, hadza Sebahagian ahli ilmu berkata, awwalu man aslam, orang yang mula-mula masuk Islam daripada kalangan lelaki adalah Abu Bakar. Wa aslama Aliun wa huwa ghulam, sementara orang yang mula-mula masuk Islam daripada kalangan kanak-kanak yang pada waktu itu usia Sayyidina Ali hanya adalah 8 tahun, ibnu Thamani Sinin, adalah Ali radhiyallahu anhu. Wa awwalu man aslama minan nisa, dan orang yang mula-mula masuk Islam daripada kalangan wanita adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Terus 3759. Masih lagi menceritakan bahawa Sayyidina Ali adalah orang yang mula-mula masuk Islam, benar, daripada sudut usia kanak-kanak. Silakan. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, awwalu man aslama Ali, orang yang mula-mula masuk Islam adalah Sayyidina Ali, dalam kurungan boleh letak daripada kalangan kanak-kanak. Terus Terus 3760, panggil Safiyah. Terus baca. Daripada Ali radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, laqad ahilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nabiyul ummi annahu la yuhibbuka illa mu'min. Kata Sayyidina Ali, demi sesungguhnya telah berpesan kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyul ummi, seorang nabi yang ummi, annahu la yuhibbuka, bahawa tidak ada seorang pun yang mencintai kamu illa mu'min, kecuali itu adalah orang yang beriman. Wala yubghiduka, dan tidak ada yang membenci kamu illa munafiq, kecuali itu adalah orang munafik. Qala Adi bin Thabit, Adi bin Thabit telah berkata, ana minal qarni alladhi, lalu kerana aku mencintai Sayyidina Ali, maka aku termasuk daripada golongan orang-orang yang Nabi telah berdoa untuk mereka dengan keberkatan dan sebagainya. Hadza hadithun. Terus maka Nabi SAW telah mengutuskan sekelompok pasukan tentera fihim Ali, yang mana bersama dengan mereka, di antara mereka adanya Sayyidina Ali. Qalat, berkata Ummu Atiyah, fasami'tu Rasulullah, maka aku telah mendengar Nabi SAW wa huwa rafi'un yadayh, dalam keadaan baginda mengangkat kedua-dua tangan baginda berdoa, Allahumma la tumitni, ya Allah janganlah matikan daku sehingga dikau pertemukan aku semula memperlihatkan kepadaku Ali. Hadza hadithun, hadis ini adalah hadis yang gharib, hasan, innama na'rifuhu, kami hanya mengetahuinya daripada sudut ini. Terus riwayat yang ke 3762, kita mula masuk kepada manaqib sahabat yang baru, iaitu Abu Muhammad Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu.
Maka daripada Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu beliau berkata, kana ala Rasulillah, adalah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud, sewaktu peperangan Uhud, dir'ain, Nabi memakai 2 lapisan baju besi. Fanahadha ila sakhrah, maka Nabi cuba bangun untuk menaiki sebiji batu besar. Kenapakah Nabi SAW nak bangun? Supaya pada waktu itu Nabi SAW boleh nampak kedudukan orang musyrikin Mekah, dan supaya para sahabat nampak yang Nabi SAW masih lagi hidup. Falam yastati', maka Nabi SAW tidak mampu untuk bangun di atas batu besar tersebut. Kenapa? Sinhara, baris yang kedua, kerana lithiqli dir'ai, beratnya baju besi Nabi, wa qad asaba min at-ta'am wal juruh fi hadzal yawm ma asaba, dan Nabi SAW pula berada dalam situasi yang kehilangan tenaga yang banyak, darah yang banyak kerana luka yang banyak. Maka apa yang berlaku bila Nabi tak boleh bangun? Fa'aq'ada tahtah, maka telah duduk di bawah Nabi Talha bin Ubaidillah. Maka Nabi SAW telah memanjat batu besar tersebut dengan berpijakkan kepada belakang Talha, hatta stawa ala sakhrah, sehingga baginda Nabi SAW berdiri tegak di atas batu tersebut. Berkata Zubair radhiyallahu anhu, maka aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, awjaba Talha, wajiblah syurga bagi Talha radhiyallahu anhu. Terus hadza hadisun. Terus maka sabda Nabi SAW tentang kelebihan Talha bin Ubaidillah, man sarrah, barang siapa yang gembira, ayyan zura, untuk melihat, ila syahidin, kepada orang syahid namun tak mati lagi, yamshi, masih berjalan di atas muka bumi. Ada tak orang syahid yang tak mati tapi dah dipanggil sebagai syahid? Maka sabda Nabi SAW, falyanzur, maka hendaklah dilihat kepada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Hadza hadisun. Terus Terus 3764, silakan. Maka kata Al-Qamah, aku telah mendengar Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, sami'at udhuni, telingaku telah mendengar, min fi Rasulillah, daripada mulut mulia baginda Nabi SAW, dalam keadaan baginda bersabda, Talhatu wa Zubairu jaraya fil jannah. Talha bin Ubaidillah dan Zubair ibn Al-Awwam, sabda Nabi, adalah 2 orang jiranku di dalam syurga sallallahu alaihi wasallam. Terus 3765. Maka berkenaan tentang Talha, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pernah satu Musa bin Talha, anak kepada Talha, berkata, aku telah masuk bertemu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Muawiyah bila nampak aku, Muawiyah terus berkata, ala ubashiruka, maukah aku kongsikan kepada kamu tentang berita gembira? Maka pada waktu itu kata Muawiyah bin Abi Sufyan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Talha, ayah kamu Talha, mimman qada nahbah, termasuk daripada orang yang telah memenuhi janjinya. Ini bertepatan dengan ayat yang terakhir, ayat pada muka surat yang terakhir, suratul Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbah. Maka ada di antara orang-orang beriman yang telah menyempurnakan janjinya. Lalu apakah yang dimaksudkan dengan janji? Lihat kepada sinhara, baris yang kedua daripada bawah. Ada yang menyebut janji tersebut adalah bi'an alzama nafsah fi mawatinil qital wan nusrah li Rasulillah. Dia tidak akan lari daripada medan peperangan untuk membantu menolong Nabi. Dan ada juga yang menterjemahkan nahbah dengan bermaksud kematian. Bermaksud Talha bin Ubaidillah dah mendapat pahala syahid walaupun masih lagi hidup. Terus
Dari 3766. Terus an Abi Himah, sesungguhnya pada sahabat baginda Nabi SAW mereka berkata li'arabiyin kepada seorang Arab Badui jahil yang pada waktu itu lurus bendul. Mereka berkata, "Salu, cuba tanya dengan Nabi, amman qadha nahbah, siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang telah memenuhi janjinya? Manhu, siapakah orang tersebut?" Maka waqanu la yashtariun, dan adalah para sahabat tidak berani untuk bertanya kepada Nabi. Yuwaqirunah, menghormati, wa yahabunah, dan pada waktu itu kerana kewibawaan Nabi SAW. Fasalahul Arabi, maka Arab Badui ini telah bertanya. Maka pada kali pertama Nabi telah berpaling, Nabi tak menjawab. Bertanya kali kedua, maka Nabi telah berpaling. Kemudian dia bertanya kali ketiga, maka pada waktu itu baginda Nabi berpaling. Kemudian telah muncullah daripada pintu masjid wa alayya, dan pada waktu itu ada pada tubuh badan Talha pakaian berwarna hijau. Maka Nabi SAW bersabda, "Falamma ra'ani," kata Talha, bila Nabi nampak je aku, maka Nabi tak bagi dia makan dulu. Maka Nabi SAW bersabda, "Aina sa'il?" Manakah orang yang bertanya tentang orang yang benar-benar telah menunaikan janjinya? Qala al-A'rabi, berkata Arab Badui tersebut, "Aku wahai Rasulullah." Maka sabda Nabi, "Hadza," inilah, iaitu Talha bin Ubaidillah, mimman qadha nahbah, daripada orang yang telah menunaikan janjinya kepada Allah dan Rasul. Terus Terus kita mula masuk pada sahabat yang ke-6, iaitu Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Beliau juga merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ibu beliau, iaitu Safiyah binti Abdul Muttalib, adalah makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus maka daripada Zubair radhiyallahu anhu beliau berkata, "Jama'ali Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghimpunkan untukku kedua ayah ibu baginda pada peperangan Quraizah." Maka Nabi bersabda, "Bi abi wa ummi." Nabi sebut, "Aku tebuskan ibu dan ayahku untukmu." Maka Nabi SAW tak sebut banyak seperti ini kepada mana-mana sahabat, kecuali hanya untuk Zubair ibn al-Awwam, dan juga pada waktu itu sahabat, ada seorang lagi sahabat yang lain. Terus silakan terus. Maka daripada Ali bin Abi Talib berkenaan tentang kelebihan Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, kata Ali bin Abi Talib, Nabi SAW telah bersabda, "Inna likulli nabiyyin hawariyah." Sesungguhnya bagi setiap nabi mempunyai penolong setia. Hawari maksudnya penolong setia. Wa inna hawari, dan sesungguhnya penolong setiaku adalah Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Hadza hadithun, baca. An-Nasir, penolong setia. Terus 3769, hadis yang sama, baca sampai hujung. Wazada Abu Nu'aim ada penambahan riwayat berkenaan hadis ini, di mana beliau berkata, Yaumul Ahzab, pada peperangan Ahzab baginda telah bersabda, "Man ya'tina bi khabaril qaum." Ada tak sesiapa yang boleh pergi menyelidik, menjadi mata-mata dan membawakan perkhabaran tentera bersekutu, tentera Ahzab kepadaku? Maka Zubair telah berkata sampai 3 kali, "Aku wahai Rasulullah, aku wahai Rasulullah, aku wahai Rasulullah," menunjukkan keberanian beliau. Padahal beliau kena masuk ke tengah-tengah pasukan tentera Quraisy, dan pada waktu itu menyelidiki adakah orang Quraisy nak meneruskan peperangan ataupun nak pulang ke Mekah. Terus
Terus 3770. Maka Zubair ibn al-Awwam telah berpesan kepada anak lelakinya Abdullah radhiyallahu anhu, Sabihatal Jamal, pada pagi peperangan Jamal. Peperangan Jamal berlaku di antara Ummul Mukminin Aisyah bersama dengan Ali radhiyallahu anhu, di mana Zubair dan Talhah pada waktu itu berpihak kepada Ummul Mukminin Aisyah. Maka beliau berkata kepada anaknya, "Ma minni udwun, tidak ada satu pun anggota badanku illa wa qad juriha, kecuali pernah luka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta taha zalika ila farji, sehingga kemaluanku pun terluka dalam peperangan mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Terus manakib kelebihan Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf Az-Zuhri radhiyallahu taala anhu. Terus sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin fil jannah. Ini adalah hadis berkenaan tentang asyarah mubasyarah bil jannah. Maka Nabi sebut Abu Bakar berada dalam syurga, Umar di dalam syurga, wa Uthman fil jannah, yang keempat Aliun fil jannah, yang kelima Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid adalah adik ipar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah bin al-Jarrah fil jannah. Inilah dipanggil hadis berkenaan tentang 10 orang yang Nabi SAW jaminkan syurga dalam satu hadis. Terus 3772. Terus maka sanad yang kedua ini lebih sahih kata Imam Tirmizi berbanding hadis pertama yang kita baca tadi. Riwayat 3773, silakan. Maka Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan hadis yang lebih kurang sama. Asyaratun fil jannah, 10 sahabat yang dijamin syurga. Abu Bakrin fil jannah, wa Umarun fil jannah, wa Aliun, wa Uthman, wa Zubair, wa Talha, wa Abdurrahman, wa Abu Ubaidah, wa Sa'd bin Abi Waqqas. Qal, maka berkata perawi, fa'adda haula'i tis'ah. Maka beliau telah sebut hanya 9 nama, iaitu Sa'id bin Zaid, wa sakata 'anil 'ashir, dan beliau berdiam daripada sahabat yang ke-10. Maka orang ramai berkata, nasyuduka, kami meminta kepada kamu dengan nama Allah, wahai Abul A'war, manil 'ashir, siapakah orang yang ke-10? Qal, maka beliau berkata, nasyadtumuni billah, kamu telah memintaku menyebut dengan nama Allah. Abul A'war fil jannah, aku yang merupakan gelaran dia, Abul A'war pun termasuk daripada kalangan orang yang dijamin syurga. Qal, maka beliau adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Wa sami'tu Muhammad, dan kata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Imam Bukhari berkata, hadza, sanad ini lebih sahih daripada sanad hadis yang pertama. 2774. Terus maka daripada Abu Salamah, daripada Ummul Mukminin Aisyah, maka Nabi SAW bersabda, inna amrakunna lamimma yuhimmuni, sesungguhnya urusan-urusan kamu adalah menjadi termasuk daripada perkara yang merisaukanku selepas kewafatanku. Walan yasbiru alaikunna, dan tidak ada yang mampu sabar ke atas kamu kecuali orang yang benar-benar sabar. Terus kemudian Aisyah berkata kepada Abu Salamah,
fasakallahu abaka, dan Allah akan memberi minum kepada ayah kamu wahai Abu Salamah. Siapakah nama ayah dia? Iaitu Abdurrahman bin Auf. Min salsabilil jannah, daripada sungai salsabil di syurga. Turidu Abdurrahman bin Auf wa qad kana wasala azwajan Nabi, dan adalah Abdurrahman bin Auf menjaga dengan sangat baik, memberi perbelanjaan segala kemudahan untuk isteri-isteri Nabi, bimalin, dengan hartanya sendiri, bi'at bi arba'ina alfa, yang mana pada waktu itu mencapai lebih kurang 40,000 dinar. Terus ini dia Abu Salamah. Abu Salamah yang merupakan anak kepada Abdurrahman bin Auf, yang merupakan salah seorang daripada 7 fuqaha Madinah pada zaman dia. Maka Abdurrahman bin Auf Ausa telah mewasiatkan bihadiqah, satu kebun, li ummahatil mukminin, untuk para isteri Nabi, bi'at, yang mana kebun itu bila dijual harganya adalah 400,000 dirham. Yang ini dirham, yang atas tu dinar. Sebab itu lihat kepada sinhara baris yang terakhir, la'allal muradu bihi dinar wa fil hadithil ati ad-dirham. Terus hadza hadithun. Terus kita mula masuk kepada sahabat yang seterusnya. Kita dah selesai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Kita mula masuk berkenaan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan nama beliau adalah wasmu Abi Waqqas, dan nama ayah beliau adalah Malik bin Wahib. Maka nama penuhnya adalah Sa'ad bin Malik bin Wahib radhiyallahu taala anhu. 3776 berkenaan tentang doa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah mustajab, dan ini merupakan kelebihan beliau. Terus maka Nabi SAW telah berdoa untuk Sa'ad, Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah, terimalah doa Sa'ad, idza da'aka, apabila beliau berdoa kepadamu. Wa qad ruwiya hadzal hadis, baca. Apakah maksud idza da'aka? Gariskan bawah tu, ay kullama da'aka, setiap kali beliau berdoa, ya Allah terimalah, kabullah permintaan dan doanya. Terus riwayat yang seterusnya menunjukkan bahawa Nabi SAW pernah memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai khal, sebagai pakcik baginda. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas telah datang, dan pada waktu itu bila dia datang, Nabi bersabda, hadza khali, ini adalah ini adalah pakcikku, iaitu adik-beradik ibuku. Falyurini, maka hendaklah setiap orang menunjukkan siapakah adik-beradik lelaki ibunya. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Mujalid. Maka Imam Tirmizi terangkan kenapakah Nabi panggil Sa'ad sebagai khal, adik-beradik lelaki ibu baginda. Maka Imam Tirmizi terangkan, wa kana Sa'dun, dan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas daripada kabilah Banu Zuhrah. Wa kanat ummun Nabi, dan adalah ibu Nabi Aminah binti Wahab min Bani Zuhrah, daripada kabilah Bani Zuhrah. Lidzalika, sebab itu Nabi SAW menyebut hadza khali, ini adalah daripada keluarga pihak ibuku. 3778. Terus maka ini adalah sama seperti kelebihan Zubair ibn Al-Awwam. Nabi menggabungkan ibu dan ayah baginda, dan pada waktu itu menyebutkan dengan perkataan, aku menebus ibu dan ayahku untuk kamu. Maka ini menjadi satu keistimewaan, sebab Nabi SAW tidaklah sebut sentiasa kepada sesiapa. Maka berkata Sayyidina Ali,
Ya adik, kenapa? Kenapa? Nak apa? Kenapa adik? Dah. Dah. Okey, ni pegang kuat-kuat. Ni kau ni. Maka kata Sayyidina Ali, ma jama'a Rasulullah, Nabi SAW tidak pernah menghimpunkan ibu dan ayah baginda li ahadin kepada sesiapa pun illa li Sa'ad, kecuali untuk Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Namun sebenarnya Nabi SAW ada juga menyebut untuk Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah maksud yang Nabi menghimpunkan ibu dan ayah baginda dengan ucapan aku tebus ibu dan ayahku untuk kamu? Lihat kepada sinahara, wal haq annahu kinayatun anir ridha, nak menggambarkan Nabi suka dengan sikap dan perbuatan seseorang tersebut. Terus, maka Nabi SAW tidak pernah menghimpunkan untuk sesiapa pun ibu dan ayah baginda illa di Sa'ad, kecuali untuk Sa'ad, kata Sayyidina Ali. Nabi telah menyebut perkara itu kepada Sa'ad pada peperangan Uhud dengan ucapan baginda, irmi, memanahlah, fidaka abi wa ummi, aku tebus kamu dengan ibu dan ayahku. Irmi ayyuhal ghulamul hazawwa, apa, memanahlah wahai pemuda yang kuat. Wa fil bab, baca 3779, hadisnya lebih kurang sama. Baca sampai habis. Cuma perawi di sini Sayyidina Sa'ad sendiri. Dalam hadis sebelum ini adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Terus, Terus 3780. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma sami'tu Nabi, aku tidak pernah mendengar Nabi SAW yufaddi, mengucapkan ucapan fidaka abi wa ummi, kepada seseorang pun dengan kedua ibu dan ayah baginda, kecuali hanya untuk Sa'ad radhiyallahu anhu. Maka aku telah mendengar baginda menyebutkannya, kata Sayyidina Ali, pada peperangan Uhud dengan ucapan baginda, irmi Sa'ad, memanahlah wahai Sa'ad, fidaka abi wa ummi, aku menebus ibu dan ayahku untukmu. Hadza hadisun sahih. Kita akan sambung pada jam 6.45 insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi nanti insya-Allah.